Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita bersama-sama di dalam bahagian yang kedua dari kuliah jam 9 yang dianjurkan oleh Surau An-Nur, Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, iaitu mereka meminta kepada saya supaya mengupas tajuk bahaya fahaman Wahabi. Jadi saya memberi peringatan awal kepada netizen, kepada warga Facebook yang allergik dengan tajuk Wahabi. Mereka boleh memilih untuk tidak mengikuti pembentangan ini ataupun kuliah ini, kerana kebiasaannya mereka yang allergik dengan tajuk Wahabi ini, mereka bukan sahaja tidak mendapat kebaikan ataupun kefahaman dari apa yang diterangkan, tapi nanti mereka akan jadi stres, marah-marah, membuat komen-komen yang tidak bijak dan sebagainya. Jadi saya memberitahu lebih awal, kuliah malam ini memang fokus tajuk bahaya Wahabi. Jadi kalau dari awal tidak berkenan dengan tajuk itu, mungkin lebih elok menonton kuliah ataupun ceramah yang lain. Tetapi kalau masih berfikiran terbuka, masih ingin memahami dan akur kepada kebenaran, masih ingin mengikut secara sebenarnya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah kita akan bersama dalam tempoh tidak melebihi 1 jam. Maknanya dari jam 9 paling lewat sehinggalah jam 10. Dalam kuliah yang lalu, bahagian yang pertama, kita telah terangkan bahaya yang pertama dari fahaman Wahabi adalah mereka itu keliru dan mengelirukan dalam masalah tauhid dan syirik. Sehingga apa yang sebenarnya tauhid, mereka tuduh itu sebagai syirik, dan apa yang ada elemen syirik, mereka angkat itu sebagai tauhid. Mana kita telah bincangkan dalam bahagian yang pertama, penyelewengan yang berlaku di bawah banner Tauhid 3. Bukan kita kata Tauhid 3 itu salah 100%, tidak. Memang ada keterangan-keterangan dalam pengajian Tauhid 3 itu yang betul, yang benar, yang bersesuaian dengan akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Namun malangnya terkandung dalam Tauhid 3 itu keterangan-keterangan implementation yang bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dan bercanggah dengan apa yang kita katakan ijma' para ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi pada bahagian yang kedua ini kita pergi kepada bahaya seterusnya. Bahaya yang kedua fahaman Wahabi ini adalah mereka menterbalikkan sunnah Nabi SAW sehingga sunnah Nabi disesatkan dan sebaliknya perkara-perkara yang sesat yang bercanggah dengan Quran dan sunnah dilabelkan sebagai sunnah, diangkat sebagai sunnah. Ini sangat berbahaya. Apakah dia sunnah? Sunnah dari segi bahasa adalah jalan. As-sunnah lughatan at-tariqah. Sunnah dari segi bahasa adalah jalan. Jadi tak kisahlah jalan yang baik, jalan yang buruk, jalan dalam urusan dunia, jalan dalam urusan agama. Yang penting jalan itu dari segi bahasa dinamakan as-sunnah. Tetapi dari segi istilah, makna sunnah ini disempitkan kepada yang baik sahaja. Bila kita kata jom kita hidupkan sunnah, jom kita pertahankan sunnah, jom kita memperkasakan sunnah, maka itu sudah dikecilkan skopnya atau kita katakan dikhususkan kepada yang baik sahaja, iaitu sunnah dari segi istilah adalah at-tariqatul mardiyatu al-maslukatu fid din. Jalan yang diredai, yang dijalani di dalam agama. Itu sunnah dari segi istilah. Jadi bila dari segi istilah, tak adalah sunnah yang tak baik. Kerana ia hanya jalan yang diredai, yang dijalani di dalam agama. Tak mungkinlah itu satu perkara yang tidak baik. Yang dijalani di dalam agama oleh siapa? Oleh tokoh-tokoh agama. Yang nombor satu sekali, tentulah junjungan kita, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah. Kemudian yang dijalani oleh para khulafa ar-rasyidin, salafus soleh, para alim ulama, ini yang baik-baik sahaja. Kalau dari segi bahasa, senang fahamnya, sunnah boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Tetapi kalau dari segi istilah, sunnah hanya yang baik sahaja. Kalau kita fokus kepada sunnah Rasulullah SAW, bila kita kata sunnah Nabi, kita nak ikut sunnah Nabi, kita nak berpegang dengan sunnah Nabi, itu sangat baik sekali. Tetapi yang berlaku di zaman kita disebabkan oleh angkara Wahabi, yang dikatakan sunnah Nabi itu telah disalahfahami. Jadi kita biasa jumpa orang-orang yang terpengaruh dengan Wahabi, dia katalah apa salahnya kami nak berpegang dengan sunnah, takkan berpegang dengan sunnah pun bahaya, takkan berpegang dengan sunnah pun sesat. Tidak, berpegang dengan sunnah itu tidak bahaya, bahkan berpegang dengan sunnah itu selamat, berpegang dengan sunnah itu tidak sesat, bahkan berpegang dengan sunnah itulah jalan selamat. Tetapi masalah dengan Wahabi adalah yang dikatakan berpegang dengan sunnah itu hanya slogan menutupi hakikat, iaitu mereka berpegang dengan bid'ah. Iaitu yang kita tolak. Bukan kita tolak Wahabi kerana mereka berpegang dengan sunnah. Kita tolak Wahabi kerana mereka menyelewengkan erti berpegang dengan sunnah. Jadi kita ambil faham dahulu. Sunnah Nabi SAW ni secara pukul rata, secara longgar, secara gambaran awal adalah itulah jalan Nabi, itulah cara Nabi, itulah pegangan Nabi, itulah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu secara longgar begitu saja. Tak salahlah kalau kita bayangkan sunnah Nabi maknanya cara Nabi, pegangan Nabi, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita nak pergi secara terperinci, sunnah Nabi SAW itu merangkumi pertama perkataan Nabi SAW. Apa yang dituturkan oleh Nabi SAW itu adalah sunnah. Dalam bahasa Arab disebut sunnah qauliyah, sunnah perkataan. Merangkumi juga yang kedua perbuatan-perbuatan Nabi SAW. Dalam bahasa Arab disebut sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan. Dan yang ketiga merangkumi pengiktirafan daripada Nabi SAW. Maknanya tadi kan perkataan Nabi dan perbuatan Nabi.
Tak, yang ketiga ni perkataan orang lain ataupun perbuatan orang lain. Macam mana boleh jadi sunnah? Kerana perkataan atau perbuatan itu diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut sebagai sunnah takririyah. Sunnah pengiktirafan. Misalnya ada satu orang baca satu doa, Nabi SAW puji, Nabi kata pintu langit terbuka untuk menerima doa ini. Ataupun satu orang baca sesuatu bacaan, Nabi SAW bersabda malaikat menulis pahala ucapan itu. Itu kan pengiktirafan daripada Nabi SAW, maka perbuatan itu naik statusnya menjadi sunnah. Tapi namanya sunnah takririyah, sunnah pengiktirafan. Bahkan dari satu sudut, diamnya Nabi SAW juga boleh menjadi sunnah. Apabila satu orang buat satu benda di hadapan Nabi SAW atau ucapkan satu ucapan di hadapan Nabi SAW, Nabi diam, itu juga boleh ditafsirkan sebagai pengiktirafan. Kerana kalaulah perbuatan atau pertuturan itu bercanggah dengan hukum, tentulah Rasulullah SAW tidak akan tinggal diam. Bagaimana yang kita tahu, salah satu sifat yang wajib bagi seorang Rasul adalah at-tabligh. At-tabligh yakni menyampaikan. Kalau benda itu tak betul, tak mungkin Nabi SAW diam. Bila Nabi SAW diam, itu satu bentuk pengiktirafan bahawa perbuatan itu tidak haram. Jadi kesimpulan, kalau sunnah secara terperinci, itu adalah pertuturan Nabi SAW, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pengiktirafan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita nak faham sunnah secara meluas, tadi secara terperinci, sekarang sunnah secara meluas itu merangkumi semua perkara-perkara yang digali keluar dari sumber-sumber hukum. Maknanya kalau kita nak ikut sunnah Nabi, kena ikut apa yang terkandung dalam Quran. Of course, kena ikut apa yang terkandung dalam sunnah. Kena ikut kepada ijma' ulama'. Kena berpegang kepada qiyas yang betul. Kena ambil kira konsep istishab. Kena ambil kira tujuan saddu zara'i. Kena ambil kira apa yang dikatakan masalih mursalah dan sebagainya. Maknanya, bila kita berpegang dengan hukum yang digali dari sumber hukum, itu secara meluas, itu kita dianggap berpegang dengan sunnah. Kalau secara terperinci, itu kan fokus kepada sunnah Nabi SAW sahaja. Itu sunnah perkataan, sunnah perbuatan dan juga sunnah pengiktirafan. Malangnya, Wahabi buat kacau kat sini. Bab Wahabi menyeru supaya kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, itu cantik. Itu comel. Itu dah lawa dah. Tetapi bila tiba kepada pengisian itu, di sisi Wahabi, berpegang dengan sunnah bererti kalau Nabi SAW tidak buat satu perkara, maka jangan buat. Itu makna sunnah di sisi mereka. Sunnah di sisi Wahabi kononnya ialah kita itu tidak melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melakukan perbuatan itu, bererti kita itu tak ikut sunnah. Bererti kita itu buat bid'ah. Bererti kita itu sesat. Itu adalah kekeliruan golongan Wahabi, yang mana dengan kekeliruan itulah juga mereka mengelirukan umat. Ini tak boleh buat. Sambut maulid tak boleh. Nabi tak pernah buat. Tahlil arwah tak boleh. Nabi SAW tak pernah buat. Memang kadang-kadang kalau kita kaji, apa yang mereka dakwa Nabi SAW tak pernah buat itu, sebenarnya daripada sudut dan tertentu Nabi SAW ada buat. Misalnya sambutan maulid, menyambut hari kelahiran, Nabi buat dengan cara berpuasa pada hari Isnin. Jadi kalau nak kata Nabi SAW tak pernah sambut maulid, tak betul juga. Tapi kita fahamlah mana apa yang dimaksudkan tu adalah kita sebagaimana kita buat sekarang ni, ceramah maulid, kita buat jamuan sempena maulid Nabi, kita mungkin buat program qasidah ataupun selawat. Itu memang tidak berlaku di zaman Nabi SAW, tapi konsep sambut maulid tu ada. Jadi ini yang kacau dengan Wahabi ini adalah dia menyempitkan kefahaman sunnah itu kepada sunnah perbuatan sahaja. Maknanya kalau Nabi SAW tak buat, automatik benda itu haram. Jadi ini tentulah membawa kepada sikap yang ekstrim di dalam beragama, kerana natijahnya nanti adalah mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan. Itu bid'ah yang sayyi'ah. Kenapa kita kata begitu? Kerana kalau kita rujuk pada Quran dan Sunnah, Wahabi
penuh mulut dia mengatakan, oh kita pegang Quran Sunnah, kita pegang dengan Quran dan Sunnah, kita tolak bid'ah. Okey, jom kita berpegang dengan Quran dan Sunnah. Apa Quran dan Sunnah kata dalam isu ini? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul, fakhuzuh, maka hendaklah kamu ambil akan dia. Yang Nabi SAW bawa kepada kita, jangan kita tolak. Kita ambil, kita pegang, kita amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam larang kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu berhenti. Jangan buat lagi. Kenapa Nabi larang? Jadi jelas dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa ma nahakum anhu. Apa yang baginda SAW larang. Allah tidak berfirman, wa ma lam yaf'alhu fantahu. Dan apa yang baginda SAW tak buat, maka hendaklah kamu berhenti. Tak ada. Yang ada adalah, apa yang baginda SAW larang, hendaklah kamu berhenti. Jangan duk buat lagi. Pasal Nabi larang. Kalau Nabi tak buat, belum tentu. Jadi kalau dia kata tak boleh, bila Nabi SAW tak buat, benda itu haram, bermakna orang ini telah menambah-nambah apa yang Al-Quran tidak kata. Bukan Al-Quran sahaja. Bahkan hadis Nabi SAW sama juga. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Apabila aku perintahkan kamu dengan satu perintah, lakukan. Apa yang aku perintahkan itu semampu kamu. Kalau tak mampu, buat semampu kita. Kerana Nabi SAW suruh. Tetapi, وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Dan apa yang aku larang kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu berhenti. Tak usah duk buat dah. Pasal apa? Pasal Nabi larang. Ataupun fajtanibuh. وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَجْتَنِبُهُ. Apa yang aku larang kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu jauhi perkara yang dilarang itu. Jadi sama seperti Al-Quran. Keywordnya larang. Dalam Al-Quran, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ. Dalam hadis, وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ. Tidak ada dalam hadis misalnya Nabi SAW bersabda, وَمَا لَمْ أَفْعَلْهُ فَجْتَنِبُهُ. Apa yang aku tak pernah buat, maka hendaklah kamu jauhi. Tak ada. Maka Wahabi adalah ahlul bid'ah. Wahabi yang mereka-reka memandai-mandai, menambah. Tak, seolah-olahnya Wahabi nak kata bukan, tak betul. Bukan yang Nabi SAW larang saja. Yang Nabi tak buat pun sudah haram kita buat. Ini kan natijahnya mengharamkan sesuatu yang agama tidak haramkan. Agama haramkan kita buat benda yang Nabi SAW larang. Quran larang begitu, hadis larang begitu. Datang Wahabi, dia memandai-mandai, menyempitkan agama yang luas ini, sekira-kira dia mengatakan kalau Nabi SAW tidak buat, maknanya haram. Tidak demikian. Kerana apa? Kerana betul kita dengan Wahabi sepakat bahawa kita umat Islam ni kena berpegang pada Quran dan Sunnah. So Wahabi tak payahlah nak action sangat. Oh, kita ni Quran Sunnah, kita Quran dan Sunnah. Sunnah wal Jamaah juga Quran dan Sunnah. Bukan Wahabi sahaja yang nak berpegang dengan Quran dan Sunnah. Cuma masalahnya, Quran dan Sunnah ni kan sumber hukum. Daripada Quran dan Sunnah itulah digali pelbagai hukum. Maka ada teknik nak gali hukum tu. Bukan sesuka hati. Quran Sunnah sebagai slogan saja. Dia ada seni, dia ada kepakarannya. Maka kepakaran untuk mengeluarkan hukum itu memerlukan orang itu mahir dalam ilmu istimbat. Macam mana nak istimbat, gali keluar hukum haram daripada Quran dan Sunnah? Memang Quran Sunnah itu sumber hukum. Macam mana kamu boleh faham daripada Quran dan Sunnah bahawa satu perbuatan itu haram? Pertama adalah melalui siratun nahyi, melalui larangan. Yang paling mudah dalam bahasa Arab ni namanya la. La, jangan. Dia ada la nahi. La nahi itu janganlah kalau kita terjemahkan. Dia ada juga la nafi. La nafi itu makna bukan. Jadi kalau la nahi, misalnya wala taqrabuz zina. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Automatiklah orang-orang yang ahli istimbat, dia faham bahawa berzina itu haram. Kenapa? Kerana ada siratun nahyi. Ada uslub melarang, jangan. Yang kedua adalah siratut tahrim. Ada uslub
ada cara mengharamkan. Quran hadis mengharamkan sesuatu perbuatan. Misalnya dalam Al-Quran, Allah sebut secara jelas, innama harrama alaikumul maitah. Hanya saja Allah Ta'ala mengharamkan ke atas kamu bangkai, yakni diharamkan ke atas kamu memakan bangkai. Bukan bangkai yang busuk, yang tergolek tepi jalan tu ya. Tu siapa yang nak makan ya. Bangkai di sini maknanya binatang yang tidak disembelih secara syar'i. Dia katok je ke, ataupun binatang tu memang jenis tak boleh dimakan, dia sembelih pun tetap tak boleh makan. Jadi itu bangkai. Jadi hukum haram bangkai itu difahami kerana ada sigatut tahrim ya. Harrama itu makna Allah Ta'ala mengharamkan. Ataupun boleh juga difahami bahawa satu perbuatan itu haram bila ada zammul fi'li, bila ada kejian terhadap perbuatan itu. Misalnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ghasya falaisa minna. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari golongan kami. Nabi SAW tidak bersabda jangan menipu, tidak. Nabi SAW tidak bersabda menipu itu haram, ataupun Allah mengharamkan menipu, tidak. Hanya kan Nabi SAW bersabda siapa yang menipu dia bukan dari golongan kami. Jadi keji, bukan daripada golongan Nabi itu satu bentuk kejian. Jadi difahami bahawa menipu itu haram. Tidak ada dalam kaedah mengistimbat hukum bahawa Nabi SAW bila tak buat satu perkara maka difahami bahawa perbuatan itu haram. Tak ada. Bahkan kaedahnya adalah at-tarku la yaqtadi at-tahrim. Meninggalkan satu perbuatan adalah tidak menatijahkan hukum lagi. Ataupun at-tarku la yantaju hukma. Yang tadi tu at-tarku, Nabi SAW tinggalkan satu perbuatan, tidak memastikan keharaman perbuatan tersebut. Kaedah yang hampir sama, at-tarku la yantaju hukma. Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan, tidak menatijahkan hukum lagi. Saudara Razidun ya, tanya apa benda bid'ah yang Wahabi buat Ustaz. Ni nak cerita ni. Nak cerita lah ni lah. Bid'ah Wahabi adalah, pertama dia bermandai-mandai menambah apa yang Quran dan hadis tak kata. Quran dan hadis kata kalau Nabi larang jangan buat. Wahabi kata tak. Bukan hak Nabi larang saja, hak Nabi tak buat pun haram. Dia menambah apa yang Quran dan hadis tidak kata ke tahap mengharamkan apa yang Quran dan hadis tidak haramkan. Itu bid'ah yang sayyi'ah yang Wahabi buat. Itu nombor satu. Yang kedua, dia mengatakan kalau Nabi tak buat haram, itu juga bid'ah. Kerana tidak ada dalil. Para ulama menetapkan berdasarkan dalil-dalil, iaitu kalau dilarang haram, kalau memang disebut haram dan haram, atau dikeji perbuatan itu. Kalau Nabi SAW tak buat, belum menatijahkan hukum lagi. Kena cek, contoh ya. Bukan kita kata kalau Nabi SAW tak buat, maka tak haram. Tidak juga. Tapi mengatakan kalau Nabi SAW tak buat, maka haram tu tidak betul. Kerana haram atau tidak haram, dia kena tengok yang kita sebutkan tadi. Misalnya, Nabi SAW, baginda tidak minum arak. Mana minum arak ni satu benda yang Nabi SAW tak buat. Haram tak minum arak? Haram. Tetapi, kalau untuk orang yang nak faham, dia kena faham bahawa haram minum arak bukan kerana Nabi SAW tidak minum, tetapi kerana ada dalil yang melarang minum arak. Yang menunjukkan bahawa minum arak ni satu perbuatan yang Allah suruh jauhi. Banyak dalil pada Quran hadis yang jelas menunjukkan misalnya orang yang terlibat dengan arak ni dilaknat. Itu dipahami haram. Ataupun misalnya dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu. Arak, judi, tilik nasib, sembah berhala, ini semua rijsun, kotoran. Min amali syaitan lagi, daripada kotoran, benda yang kotor daripada amalan syaitan. Fajtanibuh, maka hendaklah kamu jauhi. Jadi difahami daripada ada ayat ini, ayat melabelkan benda-benda ini sebagai perbuatan kotor daripada perbuatan syaitan, dan ayat memerintahkan supaya dijauhi. Maka difahamilah salah satunya minum arak itu haram. Bukan haram minum arak kerana Nabi SAW tidak minum arak. Ada benda yang Nabi SAW tidak buat, tapi tidak haram. Ya, sebagai contoh, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak makan daging dob.
Ya, asalnya dihidangkan kepada Nabi SAW masakan daging dhab, Nabi dah nak makan. Tetapi diberitahu oleh orang bahawa itu adalah daging dhab, terus Nabi SAW tak jadi makan. Jadi sepintas lalu seolah-olah makan daging dhab tu haram. Kerana kalau tak haram, kenapa elok dah Nabi nak makan, tak jadi. Rupa-rupanya tidak haram. Kerana apabila ada sahabat Nabi SAW yang ingin makan daging dhab, Nabi benarkan. Tak mungkin Nabi SAW benarkan sahabat makan benda haram. Habis kenapa Nabi SAW sendiri tidak makan? Bukan kerana haram, tetapi kerana baginda SAW tidak biasa memakan daging dhab, jadi baginda tidak ada selera. Tak terliok, tak lalu. Contoh kita lah, kalau kita tak biasa makan daging arnab. Kalau orang kata, sedap lah daging arnab, begini. Minta maaf, saya tak lalu. Saya tak biasa makan. Jadi, the key point adalah, semata-mata Nabi SAW tidak buat satu benda, belum memastikan keharaman. Jadi, bid'ah Wahabi di situ. Bid'ah Wahabi seolah-olah kalau Nabi SAW tak buat satu benda, haram. Nabi tak pernah sambut maulid, maka sambut maulid itu haram. Nabi SAW tak buat tahlil arwah, maka tahlil arwah itu haram. Nabi SAW tak selawat selang-selang terawih, maka selawat selang-selang terawih itu haram. Jadi ini bid'ahnya Wahabi. Kerana mengharamkan apa yang Quran dan hadis tidak haramkan. Kemudian, kenapa punca jadi begitu? Kenapa Wahabi melakukan bid'ah ini? Kerana salah faham terhadap makna hadis Nabi SAW. Ingat ya, kawan-kawan yang masih confused, apa masalah Wahabi ni? Aku tengok bagus ya mereka ni. Wahabi yang hampa duk label Wahabi ni, aku tengok mereka yang nak pegang Quran Sunnah. Pasal apa hampa tolak Wahabi? Pasal apa surah An-Nur bagi tajuk bahaya Wahabi ni? Sepatut surah An-Nur bagilah tajuk kebaikan Wahabi. Ataupun jasa Wahabi, baru betul. Ini duk pergi letak tajuk bahaya Wahabi. Pasal apa macam tu? Mereka kan pegang Quran hadis. Baik, kita kena faham punca kesesatan sesuatu golongan. Punca kesesatan Wahabi bukan menolak Quran dan hadis. Kalau liberal mungkin. Liberal jadi sesat sebab dia tolak Quran hadis, mungkin. Kalau etis, memang dia tolak sebab Tuhan pun dia tak percaya. Golongan etis, itu punca dia sesat. Dia tak percaya kewujudan Tuhan. Tapi Wahabi percaya kepada kewujudan Tuhan. Wahabi berpegang pada Quran dan Sunnah. Punca Wahabi jadi sesat bukan kerana menolak Quran dan Sunnah. Jadi jangan duk ketegak sangat. Apa Ustaz kata Wahabi tak betul? Mereka pegang Quran hadis. Betul. Betul, mereka pegang Quran hadis. Tetapi mereka menyalah tafsirkan Quran dan hadis. Situ punca penyelewengan. Ni siapa pula main buat lawak ni? Wahabi main ikut belah utara. Okey, tak apa, kita ignore je lah. Kadang-kadang ada orang masuk majlis ilmu duk buat lawak-lawak bodoh pula. Wahabi main ikut belah utara mana? Timur. Wahabi mari ikut sebelah timur dalam hadis ya. Dalam hadis, fitnah ni, Khawarij ni adalah terbit daripada Najat. Tanduk syaitan daripada Najat. Najat tu sebelah timur Madinah. Iaitu sekarang ni kalau nak cari Najat mungkin kita tak jumpa kerana telah ditukar nama Najat tu kepada Riyadh. Bukan sebelah utara ya. Mungkin dia nak buat lawak kot. Tapi tak tepat lah lawak dia tu satu tak lawak, yang kedua tak tepat. Wahabi ni dia mari daripada sebelah timur Madinah, iaitu Najat. Sebab tu ulama-ulama yang mengkaji fahaman Wahabi, mereka cukup yakin bahawa Wahabi inilah yang dimaksudkan dalam sebahagian hadis Nabi SAW sebagai sebab kenapa Nabi SAW tak berkenan. Dalam satu riwayat Nabi SAW bersabda yang bermaksud, kalaulah tidak kerana matahari atau fajar itu terbit daripada arah timur, nescaya aku tidak mahu memandang ke arah timur. Satu. Yang kedua, dalam hadis yang sahih Nabi SAW berdoakan kepada penduduk Syam dan juga kepada penduduk Yaman. Syam ni sekarang ni dikenali sebagai Suria, Jordan, Lebanon. Ini kawasan yang dahulu dikenali sebagai Syam. Jadi Nabi SAW mendoakan kepada Allah Ta'ala supaya merahmati Syam dan Yaman. Kemudian ada permintaan supaya Nabi SAW mendoakan juga kepada Najdi. Ya. Nabi SAW tidak mendoakan. Kali kedua masih Syam dan Yaman. Minta juga supaya doakan Najd. Kali ketiga masih
doakan Syam dan Yaman, tidak sebut Najd. Dan Nabi SAW memberitahu bahawa daripada Najd itulah berlakunya goncangan dan terbitnya tanduk syaitan. Ini hadis sahih. Jadi Wahabi cuba takwil lah. Dia kata dia anti takwil. Tetapi bila tiba tentang hadis tanduk syaitan ni, dia takwil tentang pukang lah. Dia kata, oh ini bukan Najd tu. Ini yang di Iraq tu, Najaf sana tu. Mana pula ke Iraq, bukan timur Madinah. Tengok peta lah. Daripada Madinah tu, draw a straight line ke sebelah timur, akan jumpa Najd. Kalau tak jumpa, cari Riyadh. Kerana Riyadh adalah nama baru bagi Najd. Jadi, Syekh Muhammad Wahab, pengasas gerakan Wahabi, dikelaskan oleh para ulama, antaranya sebagai Al-Bid'in Najdi, ahli bid'ah dari Najd. So, Wahabi jangan perasan sangat dia menolak bid'ah, kerana fahaman dia itu sendiri fahaman bid'ah. Baik. Jadi punca kenapa Wahabi ni buat bid'ah sesat ini, iaitu mengharamkan apa yang Quran dan hadis tidak haramkan, itu adalah kerana salah faham. Bukan kerana dia tolak Quran hadis. Wahabi tidak menolak Quran dan hadis. Kita tidak menuduh Wahabi tolak Quran hadis, tidak. Tetapi mereka salah faham Quran dan hadis. Ini ciri-ciri Khawarij. Wahabi ni sejenis, nanti kita akan tapi di surau ni saya tidak buat pembentangan. Kalau boleh tunjukkan slide, saya akan tunjukkan satu persatu kitab-kitab para ulama mazhab yang 4 yang memang mengaffirmkan Wahabi ini adalah sejenis Khawarij. Kenapa? Kerana mereka ada ciri-ciri Khawarij. Salah satunya, kalau yang tidak sama pandangan dengan dia itu dilihat sebagai kafir. Mana ada Wahabi Malaysia tak kafirkan orang? Apa cerita Wahabi Malaysia ke Wahabi mana? Wahabi tetap juga fahaman dia sama. Cuma ada yang pandai taqiyah, ada yang tak pandai taqiyah. Yang tak pandai taqiyah ni senang. Terang-terang dia kata Asy'ariyah kafir, akan senang. Tarik tauliyah dan sebagainya. Yang payah ni yang jenis taqiyah. Dia tunjuk-tunjuk kata dia berlapang dada, dia tu meraihkan perbezaan, tapi di belakang dia menganggap amalan ni syirik, itu syirik. Maka pengikut dia menganggap orang-orang Islam yang lain itu musyrik, walaupun dia tak sebut secara jelas. Baik. Jadi punca kenapa Wahabi buat bid'ah, mengharamkan perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW, padahal Quran mengharamkan perbuatan yang Nabi larang, bukan yang Nabi tak buat. Hadis juga mengharamkan perbuatan yang Nabi tak buat. Hadis juga tadi, idza nahaitukum, melarang apa yang Nabi SAW larang. Jadi bid'ahnya Wahabi adalah dia menambah-nambah benda yang bercanggah dengan Quran dan hadis. Quran dan hadis mengharamkan apa yang Nabi larang, Wahabi mengharamkan apa yang Nabi tak buat. Puncanya kerana salah faham terhadap makna hadis Nabi SAW. Hadis ini sahih, yang mana Nabi SAW diriwayatkan bersabda, wa kullu bid'atin dalalatun. Dan setiap perkara bid'ah itu sesat. Setiap perkara bid'ah itu merupakan kesesatan. Hadis sahih. Tetapi cara Wahabi memahami hadis ini tidak sahih. Dengan arti kata batil. Cara Wahabi memahami hadis ini adalah cara yang batil. Bila ada kalimah kullu, maka Wahabi kata tak mungkinlah kalau ada bid'ah yang tak sesat. Kerana kullu kalau kita terjemahkan bererti setiap. Ini masalah dengan Wahabi. Bab dia nak ikut Quran Sunnah tu dah bagus. Tapi bab dia menafsirkan Quran dan Sunnah tanpa merujuk kepada tafsiran para alim ulama yang mu'tabar, ahli sunnati wal jamaah, itu masalah besar. Dia kata tak boleh Ustaz. Hadis kata kullu bid'atin dalalah. Kita pun habaq lah. Kita kata memanglah hadis ni sebut macam itu. Cuba lihat syarah kepada hadis ini. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim antaranya. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, pakar hadis, pakar tafsir, pakar fiqah, pakar akidah, pakar pelbagai cabang ilmu, pakar bahasa. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalah. Sabda Nabi SAW, dan setiap bid'ah itu sesat, haza'am. Ini lafaznya umum, sebab disebut setiap. Makhsusun, tetapi maknanya dikhususkan. Maknanya kalau tengok pada zahir, luas, setiap. Tapi makhsus, maknanya tu khusus kepada bid'ah tertentu. Habis sebut kullu, wal muradu ghalibul bid'ah.
Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala adalah kebanyakan bid'ah. Oh, ustaz nak ikut Rasulullah ke nak ikut Imam Nawawi? Lah, mestilah ikut Rasulullah. Tapi nak ikut Rasulullah ikut kefahaman Wahabi atau nak ikut Rasulullah ikut kefahaman sahabat Nabi? Nak ikut Rasulullah ikut kefahaman orang jahil atau nak ikut Rasulullah ikut kefahaman seumpama Imam Nawawi? Tak timbul isu nak ikut Rasulullah atau nak ikut Imam Nawawi. Itu kelakar. Mestilah nak ikut Nabi. Tapi nak ikut kefahaman Wahabi ke nak ikut kefahaman sahabat Nabi? Adakah sahabat Nabi faham kullu bid'ah makna semua? Kalau sahabat Nabi pun tidak faham kullu bid'ah makna semua, pasal apa nak ikut Wahabi? Ikut sahabat Nabi lagi bagus. Kalau para alim ulama semisal Imam Syafi'i, semisal Imam Nawawi pun tidak faham wa kullu bid'atin dalalah makna semua, pasal apa nak pergi ikut Wahabi? Ikutlah para alim ulama. Tetapi Wahabi pun tak kata kullu bid'atin dalalah. Buktinya apa? Buktinya dia kata, oh Ustaz, handphone tak apa, Facebook tak apa, naik kereta tak apa, naik kapal terbang tak apa, pasal itu bid'ah dalam urusan dunia. Tengok. Bila kamu dah kata bid'ah dalam urusan dunia tak apa, makna kamu pun tak kata kullu bid'atin dalalah tu berarti semua. Kamu pun setuju kullu bid'atin dalalah tu berarti sebahagian. Cuma bezanya adalah di sisi kamu yang sebahagian tu hanya bid'ah agama sahaja. Bid'ah agama tu sesat. Adapun kalau bid'ah dunia tak termasuklah dalam sesat. Jadi itu tafsiran kamu terhadap hadis. Zahir hadis kalau kamu nak faham semua, tak kisahlah bid'ah dunia ke bid'ah agama, sesat semualah. Sepasal kata semua. Kamu ada dua pilihan. Dan pilihan ini bukan direka-reka, ini memang dalam bahasa Arab begitu. Kullu banyak kali bermakna sebahagian. Ada masanya kullu bermakna semua. Sekarang kamu nak pilih yang mana? Adakah kamu nak kata kullu bermakna semua? Kalau kullu bermakna semua, kamu dah tak boleh kata bid'ah dunia boleh. Kalau itu bercanggah dengan pendirian kamu bahawa kullu itu berarti semua. Kalau kamu nak mengatakan bahawa kullu itu berarti sebahagian, tapi tak betul, macam geng-geng aswaja, geng-geng ahli sunnah wal jamaah ni kata tu tak betul. Yang betul adalah macam kami pegang, bid'ah urusan dunia tu tak ada masalah. Insurans ke, handphone ke, Facebook ke, tu tak ada masalah. Yang masalah bid'ah dalam urusan agama. Selawat kah, zikir kah, doa kah, tu yang masalah kalau Nabi tak buat. Berarti isu antara kamu dengan umat Islam yang lain bukan kullu tu semua atau tak. Kamu dah setuju kullu maknanya sebahagian. Beza kamu dengan umat Islam yang lain hanya kayu ukur saja. Jadi tak perlulah kamu perasan sangat macam kamu seorang pegang hadis kullu bid'atin dalalah tu berarti semua. Kamu pun tak pegang semua. Kamu pegang bid'ah agama saja sesat. Bid'ah dunia tu tak boleh. Jadi kalau ikut bid'ah dunia boleh ya di sisi kamu, bid'ah agama saja sesat. Jadi kalau ikut betul-betul kayu ukur kamu tu, seumpama insurans boleh ya. Pasal insurans bid'ah dunia je, bukannya urusan agama pun. Tapi ulama boleh kata semua fatwakan insurans tu haram. Oh tu pasal dia tak syarah compliant Ustaz. Itulah poinnya. Itulah orang nak habaq kat hampa bagi faham. Dia bukan isu dunia atau agama. Isunya syarah compliant ke tidak. Bid'ah tu. Kalau bid'ah tu tak syarah compliant, lantak pilah dunia pun haram juga hukumnya. Lantak pilah kalau bid'ah agama pun kalau tak bercanggah dengan agama, itu boleh buat. Nak bagi Wahabi yang ketegak ni faham. Wahabi tu dia semayang di masjid surau tu, dia tutup tak muka dia? Pakai face mask tak? Pakai tak? Nanti kena denda pula, tak pakai. Itu bid'ah dalam urusan agama lah tu. Semayang Nabi tak bagi tutup muka. Nabi larang. Hampir buat bercanggah yang Nabi larang. Pasal nak jaga ni Ustaz, nanti kalau tak tutup muka lagi jangkitan COVID-19. Habis? Jaga nyawa tu kan perintah agama. Faham pun. Faham pun kata tutup muka tu walaupun bid'ah boleh. Pasal selari dengan agama. Dalam suasana-suasana tertentu. Sama juga semayang jemaah jarak-jarak. Jelas-jelas dah bid'ah. Bukan setakat bid'ah Nabi tak buat. Bid'ah bercanggah dengan Nabi suruh. Dia ada benda Nabi SAW tak buat. Tapi Nabi tak sentuh langsung. Boleh ke tak boleh Nabi tak sentuh benda tu. Sembahyang jemaah jarak-jarak ni bukan takat Nabi tak buat. Nabi suruh sebaliknya.
Nabi suruh isi tempat-tempat kosong tu. Hampa suruh jarak pula. Imam siap announce lagi. Para jemaah diingatkan untuk sembahyang ikut tanda yang telah ditetapkan. Itu apa hukum? Boleh lah Ustaz. Pasal itu nak jaga nyawa. Itu maqasid syariah. Oh, pandai pun. Hang faham pun. Bid'ah lah urusan agama pun. Kalau dia selari dengan syariah, boleh. Jadi keywordnya tu syariah compliant. Bila kamu cuba nak justify atas nama dunia boleh, agama tak boleh, tu bid'ah. Pembahagian kamu tu bid'ah. Bukankah Nabi SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri duniakum? Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Memang Nabi SAW bersabda demikian. Tapi ulama salaf mana yang faham sabda Nabi SAW itu bertiasa bid'ah dunia boleh? Ulama mana yang kata oleh kerana Nabi SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri duniakum, maka tak ada masalah kalau bid'ah dunia? Tengok jenis bid'ah tu lah. Pembedahan tukar jantina sah-sah tak ada zaman Nabi. Maknanya bid'ah. Tapi urusan dunia je kot pembedahan Ustaz. Ya betul ya, urusan dunia. Bolehlah pembedahan tukar jantina. Siapa lelaki yang dia rasa dia perempuan yang terperangkap dalam jasad lelaki, bolehlah dia pergi ke Thailand ke mana, potong buang, tebuk lubang, ejah balik, cocok hormon. Boleh lah. Kan bid'ah dunia. Tu orang nak buka fikiran. Tapi hampa jumut. Wahabi ni dia rasa dia betul. Dia tak mau buka fikiran dia. Kalau dia buka sikit, dia nampak, sama kita. Sama-sama setuju. Kullu bid'atin dalalah ni tak mana semua. Cuma beza kayu ukur. Beza kayu ukur boleh settle lah. Boleh bincang elok-elok. Buat apa nak buat ketegak? Buat apa nak buat degil? Jadi bila Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menerangkan bahawa kullu bermakna sebahagian, yang pertama bukan saja-saja. Ada dalil dia. Jadi sebab itu saya tegaskan, mengiktiraf bid'ah hasanah itu sunnah. Siapa yang tolak bid'ah hasanah, dia lawan sunnah. Dia ahlul bid'ah. Hati-hati. Dia habis sekarang ni, dia nak bagi gambaran dia iaitu yang pertahankan sunnah kita semua ni ahlul bid'ah. Tak, sebaliknya. Anytime kamu menolak bid'ah hasanah, kamu adalah ahlul bid'ah. Kerana kamu menolak sunnah. Kalau menolak bid'ah sayyi'ah, itu kita sepakat. Tak timbul lah, kalau macam tu Ustaz kita sembahyang subuh 4 rakaat. Loh, awak jadi lagu tu. Siapa kata sembahyang subuh 4 rakaat tu baik? Sembahyang subuh 4 rakaat tu dah jelas-jelas dah bercanggah dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Allah dah terangkan dah sembahyang subuh tu 2 rakaat, hampir buat 4. Kan benda baik, apa salahnya? Benda baik dari segi syarak bang. Siapa cakap dari segi syarak sembahyang subuh 4 rakaat tu baik? Jangan dia buat pandai tak keruan. Benda baik dari segi syarak. Macam selawat selang terawih. Bolehlah kita kata benda baik, apa salahnya? Pasal selawat tu memang baik. Dan selawat tidak ditetapkan berapa bilangan. Tak ditetapkan bila nak buat. Tak ditetapkan nak selawat tu apa tu di mana. Maka orang yang selawat selang terawih tu masih terpayung dengan perintah selawat. Sebab tu kita kata benda baik, apa salahnya? Pasal memang baik. Yang kamu dia bawa contoh macam-macam, sembahyang subuh 4 rakaat, sembahyang zuhur 5 rakaat, sembahyang khusyuk hari Sabtu 2 khutbah. Itu semua tak baik. Jadi contoh kamu tu contoh yang tak baik. Kita sepakat. Jadi kenapa Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan kullu makna sebahagian? Pertama, kerana memang banyak kullu dalam Quran dan hadis memang maknanya sebahagian. Bukan satu benda pelik. Contoh. Dalam Al-Quran Allah berfirman, tidammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Taufan itu membinasakan setiap sesuatu dengan perintah daripada Tuhannya. Jadi kalau ikut zahir kullu dengan makna semua, bila Allah berfirman tudammiru kulla syai'in, makna tak ada lah yang tak binasa, semua hancur. Tapi Quran juga sebut fa asbahu la yura illa masakinuhum, maka jadilah kaum tersebut tidak kelihatan lagi kecuali tempat tinggal mereka. Makna tempat tinggal tak binasa. Langit bumi syai'un, sesuatu tak binasa pun. Gunung ganang syai'un, sesuatu tak binasa pun. Habis kulla syai', kebanyakan. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adalah di belakang mereka itu
Raja yang zalim yang merampas setiap perahu, setiap sampan tu sebagai rampasan. Jadi dalam suratul Kahfi, perjalanan Nabi Musa alaihissalam berguru mengambil ilmu daripada Nabi Khadir alaihissalam, tapi syarat jangan tanya. Tunggu saya cerita baru kamu tahu. Jangan tanya dulu. Tapi Nabi Musa alaihissalam tengok benda ni zahirnya berlanggar syariat, Nabi Musa tegur. Antaranya naik sampan ditebuk. Itu kan bahaya, rosak harta benda orang. Tapi di akhir itu Nabi Khadir alaihissalam terangkan, sampan tu milik orang miskin. Aku tebuk tadi bukan saja-saja. Kerana ada di sana raja yang zalim yang mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Kalau ikut zahir ayat Quran, kulla safinatin, setiap, maknanya semua. Tak adalah sampan yang raja tak ambil, sebab dalam Quran kata semua. Tapi sepakat ahli tafsir mengatakan tidak. Kenapa? Kerana itulah hikmah Nabi Khidir alaihissalam lubangkan sampan itu, supaya raja ini dia mengambil sampan yang elok saja. Sampan yang ada lubang dia tak mau ambil. Sampan yang cacat dia tak mau ambil. Jadi tujuan dilubangkan supaya menolak mudarat yang lebih besar. Ada sampan berlubang dengan sampan dirampas, tak ada sampan, lebih ringanlah sampan berlubang boleh baiki. Yang penting kulla safinah makna sebahagian. Jadi kul dengan makna sebahagian ni bukan benda luar biasa. Wahabi ahli bid'ah ni yang buat pelik. Mana boleh kullu, makna Nabi dah kata kullu, kamu lebih pandai pada Nabi kah? Kamu nak ikut Imam Syafi'i lebih pandai pada Nabi kah? Tak, Imam Syafi'i jauh lebih pandai pada hang. Dalam memahami kalam Nabi SAW, Imam Syafi'i jauh lebih pandai daripada kamu. Bukan Imam Syafi'i lebih pandai daripada Nabi. Jadi cara berfikir Wahabi yang tak betul. Bila kita cuba nak terangkan makna sebenar hadis Nabi, dia tanya, kamu lebih faham sesuatu daripada Nabi? Bukan. Kita ni ikut kepada ulama' kerana ulama' warasatul anbiya'. Tapi kalau ulama' suk lah pula hang buat masuk. Kita cerita pasal ulama' yang baik-baik, yang jadi ikutan ummah. Kita cerita pasal Imam Syafi'i, kita cerita pasal Imam Nawawi. Yang ada buat cerita ulama' suk tu, kita sepakatlah kalau ulama' yang jual agama untuk abuan dunia tu, kita tak ikut. Ini kamu nak kata Imam Syafi'i ulama' suk ke? Kamu nak kata Imam Nawawi ulama' suk ke? Semata-mata kerana kamu tak boleh faham pembahagian ni. Jadi, ini contoh dalam Quran, kul dengan makna sebahagian. Dalam hadis misalnya, Nabi SAW bersabda, kullu bni Adam ya'kulhu turabu ila ajbaz zanab. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah, kecuali tulang sulbi. Jadi kalau tengok pada zahir hadis Nabi SAW, bila Nabi bersabda, kullu bni Adam, setiap anak Adam, maknanya, tak ada lah anak Adam yang tak dimakan oleh tanah. Padahal jasad para Nabi Allah jaga. Nabi anak Adam. Jasad orang mati syahid, tanah tak makan. Padahal orang mati syahid anak Adam. Kalau ikut zahir hadis, kullu bni Adam. Setiap anak Adam. Tak, kullu di sini maknanya kebanyakan. Kebanyakan anak Adam bila mati, reput, ditemakan oleh tanah. Tapi bukan semua. Jasad tertentu Allah pelihara. Jasad para Nabi, jasad orang mati syahid, jasad orang soleh, Allah jaga. Demikian, misalnya hadis al-habatus sauda syifa'un likulli da'in ilal maut. Habatus sauda menjadi penyembuh kepada setiap penyakit kecuali mati. Ada je penyakit tak sembuh rawat dengan habatus sauda. Kami dah rawat tapi tak sembuh juga. Kira hadis tak betul lah, Ustaz. Bukan hadis tak betul. Cara kamu faham hadis tak betul. Sepatutnya kamu tidak boleh faham kullu itu dengan makna semua. Kullu itu makna kebanyakan. Banyak penyakit dirawat dengan habatus sauda sembuh. Tapi tak semua. Ada penyakit-penyakit yang tak sesuai. Jadi Allah tidak sembuhkan. Bukan kerana Allah berhajat kepada habatus sauda atau tidak. Tapi Allah menentukan demikian. Kalau dengan penyakit ini Allah sembuhkan. Kalau dengan penyakit ini Allah tak sembuhkan. Maka kullu itu makna sebahagian. Jadi itu biasa. Soalan, kenapa tidak difahami dengan makna semua? Kenapa difahami dengan makna sebahagian? Kerana ada dalil yang menunjukkan bid'ah hasanah tu ada. Wahabi yang Quran sunnah, mai tengok Quran sunnah ni. Ni hampa bila kita terang dalil, hampa lari. Lepas tu bila kita pegang dengan bid'ah hasanah, hampa duk pi perli, hampa duk pi sindir. Ni ahlul bid'ah hasanah wal jamaah.
buatlah NGO namanya Ahlul Bid'ah Hasanah. Ahlul Bid'ah Hasanah tak perlu, kerana Bid'ah Hasanah itu sunnah. Bila kita sebut ahli sunnah, termasuk orang yang menerima bid'ah hasanah. Baik. Kenapa kita katakan hadis kullu bid'atin dalalah makna sebahagian? Kerana kita suluh hadis ini dengan suluhan Quran. Kita timbang hadis ini dengan hadis yang lain. Kita fahami hadis ini dengan kefahaman sahabat Nabi. Itu kata salafus soleh. Ini kamu salaf, tapi salah juga. Orang salafi ikut salah, hang salafi ikut ni, hang ikut lain. Tak mau salafi, bagi betul pi lah. Baik, cuba tengok. Dalam Al-Quran Allah berfirman, warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha ila akhiril ayah. Rahbaniyah ni cari hidup kependetaan, fokus pada ibadah semata-mata. Ibtada'uha, orang-orang Nasrani lah yang buat kerja bid'ah ni. Jadi rahbaniyah tu bid'ah. Cari hidup kependetaan itu bid'ah. Ma katabnaha alaihim, kami tak tetapkan macam tu untuk mereka, tapi mereka yang buat bid'ah tu. Pasal apa mereka buat bid'ah tu? Illa ibtigha'a ridwanillah, tak ada lain dah nak cari redha Allah. Apa cerita? Pada masa itu orang Nasara diuji dengan pemerintah yang zalim, yang bergelumang dengan maksiat. Jadi mereka menjalankan kewajipan amar ma'ruf nahi munkar. Laranglah, jangan buat benda maksiat. Tapi pemerintah ni zalim. Bukan takat dia tak mau dengar nasihat, dibunuh orang yang menasihati itu, dibunuh. Maka yang selamat daripada tragedi itu tersepit. Kalau mereka dakwah, nyawa melayang. Kalau mereka tak dakwah, agama rosak. Akhirnya mereka ambil keputusan, keputusan inilah bid'ah. Allah tak suruh begitu. Tapi mereka buat bid'ah ni, nak cari redha Allah. Mereka duduk jauh pada masyarakat, tak mau terlibat dengan maksiat-maksiat itu. Oleh itu, mereka nyawa terselamat dan agama terjaga. Mereka duduk, dikatakan di pinggir hutan, di gunung, di bukit. Jadi mereka fokus pada ibadah. Ibtada'uha. Mereka yang buat bid'ah ni. Tapi cuba tengok apa dia punya kaitan dengan bid'ah hasanah. Iaitu dalam ayat itu Allah labelkan mereka ni orang fasik bila mereka meninggalkan bid'ah itu. Mana Allah keji mereka bila mereka tinggalkan bid'ah itu. Mana bid'ah itu baik. Kalaulah bid'ah itu buruk, tentu Allah puji mereka. Kerana Allah puji orang yang tinggalkan perkara yang buruk. Tiba-tiba Allah keji mereka. Bila mereka meninggalkan bid'ah itu, berarti bid'ah itu baik. Itulah wajhul istidlal dia. Makna Quran menunjukkan bahawa hadis kullu bid'atin dalalah berarti sebahagian. Ada bid'ah yang baik. Kata nak ikut Quran. Kemudian dalam hadis Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang mengadakan dalam Islam satu jalan yang baik, fa'umila biha kana lahu mislu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai' dan seterusnya. Oh, tu bukan makna buat bid'ah Ustaz. Sebab kisah hadis tu adalah tentang sedekah. Sedekah ni bukan bid'ah. Jadi artinya siapa yang buat dulu satu-satu sunnah tu. Ataupun siapa yang hidupkan sunnah Nabi yang dah mati. Bukan makna buat bid'ah lah. Pertama, bila kamu kata sebab urut hadis itu tentang sedekah, betul. Tetapi kamu kena ingat kaedah memahami Quran dan hadis adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kita ambil kira tentang Quran hadis tu umum lafaz dia, bukan tengok khusus sebab dia. Sebab memang mungkin khusus tentang sedekah, tetapi lafaznya umum. Siapa yang buat satu jalan yang baik, orang lain tiru, dapat pahala. Kalau nak kata itu hidupkan sunnah Nabi, tak mungkin. Sebab dalam hadis yang sama, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam ni sunnah yang buruk. Takkan sunnah Nabi ada yang buruk? Tak mungkin. Maknanya sunnah dalam hadis itu sunnah dari segi bahasa, iaitu jalan. Siapa yang mengadakan jalan yang baik dapat pahala dan pahala yang tiru. Siapa yang mengadakan jalan yang buruk dapat dosa dan dosa orang yang tiru. Ini menunjukkan bahawa kalau buat yang baik dapat pahala. Bukannya semua buat benda in a way satu benda terus berdosa. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, man ibtada'a dalalatan la yaradallahu ala rasuluh kana alaihi ismu dan seterusnya. Siapa yang membuat satu bid'ah yang sesat dapat dosa. Allah dan Rasul tak redha dengan bid'ah tu, dapat dosa. Makna mafhum mukhalafah
kefahaman sebaliknya, kalau dia buat bid'ah yang bagus, yang Allah dan Rasul redha, dia dapat pahala. Macam mana nak tahu bid'ah tu bagus tak bagus? Timbanglah pada neraca hukum. Suruhlah dengan Quran. Yang kamu buat bid'ah sembahyang jarak-jarak tu, macam mana kamu tahu kata baik? Kamu timbanglah dengan ayat-ayat yang suruh kita jaga nyawa, suruh tolak mudarat. Situlah baru tahu baik tak baik. Kemudian tengok pada fakta. Betul kan bila sembahyang dekat-dekat nanti akan jadi bahaya nyawa, atau hanya sangkaan semata-mata. Itulah pertimbangan ulama ijtihad. Benda baru dalam ibadah. Jadi banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahawa ada perkara bid'ah itu dilakukan, maka ulama mengambil kira, bukan ambil satu hadis terus keluar hukum. Bijak cerdiknya para ulama, mereka satu-satu hadis itu mereka timbang dengan hadis lain yang berkaitan, mereka tengok dengan ayat Quran yang berkaitan, baru mereka rumuskan. Jadi sebab itu saya katakan mengiktiraf bid'ah hasanah ni adalah sunnah. Kerana Nabi SAW tak buat macam Wahabi. Wahabi kata bid'ah dunia boleh, bid'ah agama haram. Zaman Nabi SAW, bid'ah dalam perkara agama pun tak bercanggah dengan syarak, Nabi iktiraf. Yang imam yang dia baca Qul Allah setiap rakaat tu, bila makmum komplain, dia nak baca juga Qul Allah setiap rakaat, dia adakan kepada Nabi SAW, Nabi tak pernah buat. Nabi SAW tak pernah suruh, tu tak apa, Ustaz pasal Nabi dah iktiraf. Lah, sabar dulu. Masa imam tu buat, Nabi belum iktiraf. Masa imam tu buat, benda tu bid'ah. Kalau memang bid'ah dalam ibadah tu otomatik haram, bagaimana yang Wahabi pegang, tentulah Nabi SAW kena larang. Sebab tanggungjawab seorang Rasul melarang perkara yang haram. Tapi tidak, Nabi tanya dahulu. Pertama, ulang baca Qul Allah tu memang tidak bercanggah dengan hukum. Tapi apa dorongan dia? Nabi SAW tanya, pasal apa tak ikut tu? Jamaah dah cadang supaya tinggalkan Qul Allah tu. Dia kata, inni uhibbuha ya Rasulullah. Aku kasih pada suatu ikhlas, wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW dah nilai. Pertama, perbuatan tak bercanggah dengan syarak. Kedua, dorongan juga tidak bercanggah dengan syarak. Lalu Nabi SAW tak larang. Bahkan Nabi puji. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada suatu ikhlas itu memasukkan kamu dalam syurga. Kata nak ikut sunnah Nabi. Itulah sunnah Nabi. Satu perkara baru, jangan terus kamu larang. Kamu kena timbang dulu dengan syarak. Lepas tu baru kamu buat hukum, larang ataupun benarkan. Sebab itulah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, walaupun mengaku bahawa bersalam lepas solat itu bid'ah, Imam Nawawi kata bid'ah yang harus. Kerana Imam Nawawi pandai. Imam Nawawi tahu bid'ah bukan hukum. Bid'ah hanya mengatakan benda itu baru. Hukum kena ada dalil. Tak ada dalil menyuruh suruh salam. Kalau ada dalil menyuruh, mungkin wajib, mungkin sunat. Tak ada dalil menyuruh, tenafilah wajib dan sunat. Tidak ada dalil yang melarang. Kalau melarang bersalam lepas solat, mungkin haram, mungkin makruh. Dalil menyuruh tak ada, tenafi wajib dan sunat. Dalil melarang tak ada, tenafi haram dan makruh. Tinggal lagi satu hukum taklif. Hukum syarak yang taklifi, namanya harus. Maka berfatwa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bersalam lepas salat tu bid'ah yang harus. Itu cara ulama' berfatwa. Bukan, asal baharu, haram. Tidak. Baik. Kemudian sunnah Nabi, iktiraf bid'ah hasanah. Khulafa' ar-Rasyidin, buat bid'ah hasanah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengumpulkan Quran. Asalnya Sayyidina Abu Bakar tak nak kumpul. Walaupun Sayyidina Umar cadang. Alasan Nabi tak pernah buat. Benda bid'ah. Jadi Sayyidina Abu Bakar tak mahu buat. Lalu Sayyidina Umar pujuk, benda itu baik. Maknanya Sayyidina Umar tak pujuk Sayyidina Abu Bakar, buatlah Abu Bakar, ni bid'ah dalam urusan dunia. Tak ada. Yang Sayyidina Umar nak yakinkan Sayyidina Abu Bakar adalah benda ni baik. Bila Sayyidina Abu Bakar yakin benda itu baik, Sayyidina Abu Bakar buat. Dan itu jaga Quran urusan agama. Kalau kamu katakan jaga Quran urusan dunia, takkan Sayyidina Abu Bakar tak tahu urusan dunia boleh buat? Kalau betul itu teorinya. Dan kenapa Sayyidina Umar tak yakinkan Sayyidina Abu Bakar, ini hanya urusan dunia? Sayyidina Umar asyik yakinkan Sayyidina Abu Bakar, ini benda yang baik. Maknanya jadi pertimbangan bukan dunia atau agama, baik atau buruk. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tambahan azan. Urusan azan, urusan agama. Kenapa buat azan tambahan hari Jumaat? Kerana ijtihad Sayyidina Utsman, benda itu baik. Kenapa baik? Kerana menyeru orang supaya sempat solat Jumaat. Kalau azan satu kali mungkin tak sempat. Tinggal solat Jumaat itu tak baik. Menghalang orang daripada meninggalkan solat Jumaat itu baik. Maka bid'ah itu hasanah. Tapi itu ijtihad Sayyidina Utsman je, Ustaz. Tak apalah, ijtihad sahabat Nabi. Lagipun bila Sayyidina Utsman ijtihad demikian, tak ada seorang sahabat Nabi bangkang. Tak ada seorang Wahabi zaman tu. Wahabi ni bid'ah, fahaman baru.
Nah, kalau ada Wahabi zaman tu, Sayyidina Osman pun kena kutuk Ahlul Bid'ah pasal tambah azan. Mujoklah tak ada Wahabi zaman tu. Aman. Seorang sahabat pun tak bangkang. Apa makna seorang sahabat pun tak bangkang? Makna ijma'. Ijma' sepakat sahabat Nabi buat bid'ah dalam perkara ibadah asalkan hasanah. Kalau kamu tolak bid'ah hasanah, kamu tolak sunnah Nabi, kamu tolak sunnah Khulafaur Rasyidin, dan kamu tolak juga pegangan para alim ulama semenjak zaman salaf. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menerima adanya bid'ah yang mahmudah, yang terpuji. Jadi menolak bid'ah hasanah itu bercanggah dengan sunnah Nabi, bercanggah dengan Khulafaur Rasyidin, dan bercanggah dengan pegangan para sahabat. Jadi itu bahaya Wahabi yang kedua, dia menonggang terbalikkan konsep sunnah dan bid'ah. Yang bid'ah diangkat kononnya sebagai sunnah, yang sunnah pula di-downgrade, diperli, dihina sebagai bid'ah yang sesat. Maka nasihat saya kepada diri saya, kepada saudara-saudara saya, kepada anak zuriat saya dan kepada semua muslimin dan muslimat, supaya kita tinggalkanlah fahaman Wahabi ini, kerana ini satu fahaman yang berbahaya. Kali pertama dahulu bahaya kita terangkan dari sudut tauhid dan syirik. Kali kedua ini kita terangkan daripada sudut sunnah dan bid'ah. InsyaAllah kalau ada lagi pertemuan kita di masa akan datang, kita akan terangkan lagi bahaya-bahaya Wahabi yang seterusnya insyaAllah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataradu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Saya perasan dalam ruangan komen ini ada permintaan daripada surah An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan untuk mereka yang nak saham akhirat, ya, maknanya nak bersedekah, nak berwakaf, boleh bacalah mesej daripada surah An-Nur tu, bagaimana cara untuk menyalurkan sumbangan dan juga bantuan. Moga-moga Allah terima amal soleh kita dan Allah pelihara kita daripada keburukan, daripada salah faham dan daripada kekeliruan, ya, dalam memahami agama Allah yang suci ini. Berjumpa lagi insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.